Lebih 400 hektar kawasan di Samarahan telah dikenalpasti sebagai kawasan hijau. Kawasan tersebut berhampiran projek Samarahan Boulevard yang dilancarkan semalam oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Noping. Premier berkata kawasan itu akan ditanam dengan pelbagai spesies pokok dan berfungsi sebagai tempat riadah awam. Beliau menyamakan kawasan tersebut sama seperti Hyde Park di London dan menjadi tarikan orang ramai di Samarahan. Ia akan menyeimbangkan pembangunan fizikal dengan keperluan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Sebabnya kita nak declare lebih 1,000 ekar. Declare tu bermakna dapat digunakan untuk pembangunan komersial dan rumah. Kalau nak bangun, yang mesti pergi ke Dundul. Kita ada protection di sini. Jadi maknanya Boulevard tu hanya muka 5. Sementara itu, Samarahan Boulevard adalah projek di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan melibatkan peruntukan RM127 juta. Komponen utama projek adalah pembangunan ruang awam sepanjang 1.4 km meliputi kawasan seluas 23.3 hektar. Berucap pada majlis berkenaan, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Samarahan Boulevard bakal menjadi mercu tanda baru pembangunan di Samarahan. Ia akan menjadi lokasi bagi penganjuran acara berskala besar. Pembinaannya juga membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di pusat bandar. Boulevard Samarahan ini adalah satu daripada mercu tanda ikonik yang akan menjadi tapak untuk perjumpaan, tapak untuk majlis-majlis besar di masa akan datang. Kalau pada masa ini kita mengadakan parade di Padang Sentral, insya-Allah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ataupun sebelum itu kemungkinan besarnya akan dapat diadakan di sini. Jelas beliau, Samarahan satu ketika dahulu hanyalah kawasan pedalaman, kini berkembang pesat menjadi hub ilmu dengan adanya 2 institusi pengajian tinggi. Pertumbuhan ini turut menyokong perkembangan pesat kawasan perumahan. Oleh itu, beliau menekankan pentingnya kemudahan awam dan kawasan riadah yang teratur untuk kesejahteraan penduduk. Sementara itu, Premier dalam teks ucapan pelancaran penubuhan pasukan pengakap berasaskan komuniti dan sahabat pengakap di Bintulu berkata, pergerakan pengakap platform penting membentuk sasiah, disiplin dan kepimpinan belia di Sarawak. Katanya belia kini terdedah kepada pelbagai ancaman sosial, justru pendekatan pencegahan berterusan amat diperlukan. Pergerakan pengakap bukan sekadar aktiviti kokurikulum tetapi institusi pembentukan sasiah dan kepimpinan yang telah terbukti keberkesanannya. Pendekatan pengakap berasaskan komuniti dapat membimbing belia menjauhi gejala negatif, memperkukuh jati diri serta hubungan mereka dengan masyarakat. Kaedah ini menekankan disiplin, kepimpinan, kemahiran asas dan hikmat komuniti. Ini dapat melahirkan generasi yang seimbang dari sudut fizikal, mental, emosi dan rohani. Teks ucapan Premier dibacakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utong. Kerajaan telah meluluskan tapak bagi pembinaan kuartus guna sama Pejabat Awam Negeri dan Persekutuan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia selaras komitmen Kerajaan Sarawak menyediakan kediaman yang selesa kepada pejabat awam khususnya di luar bandar. Apartmennya ataupun quarters, government quarters, ianya dibiayai oleh Kerajaan Negeri. Tapi ianya juga boleh kita agihkan untuk pegawai-pegawai Kerajaan Persekutuan. Dan di lawas ini kita sudah meluluskan beberapa tapak untuk pembinaan apartmen government quarters di tak jauh daripada kawasan.
Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan anjung usahawan lawas. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebelum ini berkata kerajaan negeri memperuntukkan RM4 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-13 untuk membina kuartus penjawat awam. Kediaman tersebut akan berkonsepkan pangsa puri. Selain lawas, antara kawasan yang bakal disediakan dengan kumpulan itu ialah Mulu, Limbang dan Bintulu. Julau di bahagian Sarike berpotensi menjadi destinasi pelancongan luar bandar. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Julau Datuk Larry Seng Wei Shin menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang menyeluruh bagi menyokong hasrat tersebut. Turut ditekankan pembangunan produk pelancongan selain aspek promosi dalam menyediakan ekosistem pelancongan yang lengkap serta mampan. Kalau kita nak buat pelancongan, kita mesti ada satu ekosistem. Kita mesti ada orang boleh jadi tour guide. Kita mesti ada orang yang boleh buat handicraft. Kita mesti ada orang yang ada tahu mana tempat jual, marketing, packaging. Itu adalah satu ekosistem yang mesti disediakan. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan menerusi program Sejati Madani dalam menyediakan sejumlah peruntukan bagi membangunkan ekonomi tempatan. Ini termasuk bantuan naik taraf inap desa sedia ada. Beliau berharap sektor pelancongan luar bandar diberi perhatian sewajarnya oleh kerajaan agar masyarakat mendapat manfaat daripada industri pelancongan negara. Majlis Bandaraya Miri MBM semalam melancarkan kempen sifar plastik sekali guna. Ia salah satu usaha mengurangkan pencemaran alam sekitar selain mengalakkan amalan guna semula. Kempen dilancarkan Datuk Bandar Miri, Adam Yee Siu Sang di sebuah pasaraya di Miri. Jelas Adam, kempen memberi tumpuan kepada pengurangan penggunaan plastik sekali guna. Turut ditekankan kerjasama sektor peruncitan serta penglibatan golongan belia, sekolah dan komuniti dalam pendidikan alam sekitar. Inisiatif itu juga selaras strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG yang menekankan konsep bandar lestari dan usaha menangani perubahan iklim. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan ARM PGA berjaya membongkar aktiviti penyeludupan dengan nilai rampasan RM10 juta menerusi 3 operasi Jumaat lepas. Rampasan hasil Optaring Alpha dan Optaring Cila yang dijalankan di Sibu, Betong dan Bintulu. Komander Brigade Sarawak PGA SAC Lim Bak Pai berkata operasi tersebut membawa kepada penahanan 8 individu warga tempatan. Mereka disyaki terlibat aktiviti penyimpanan serta pengedaran barangan tanpa dokumen atau pemisah. Barangan rampasan pula melibatkan produk sejuk beku, rokok tanpa cukai serta minuman keras. Turut dirampas kenderaan dan peralatan yang dipercayai diguna bagi menjalankan kegiatan tersebut. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina serta pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani.